Kiranya perjalanan cerita bergantung pada Santiago. Sekiranya Santiago tidak mahu meneruskan pengembaraan dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Hana and you're watching my booktube channel. Okay. So, pernah tak kalian bermimpi mimpi yang sama sebanyak 2 kali atau lebih? Dan sekiranya kalian bermimpikan hal yang sama, apa yang akan kalian buat? Adakah kalian akan buat tak tahu saja dengan mimpi tu atau mencari maksud mimpi tersebut? Kalau bagi saya akan buat tak tahu je mimpi. Mimpi tu kan sejenis permainan tidur kan. Jadi kenapa kita harus memikirkan perihal mimpi? Betul tak? Tapi berbeza pula dengan Santiago. Santiago ni dia telah bermimpi perkara yang sama sebanyak 2 kali. Jadi dia telah mencari seseorang untuk mentafsirkan mimpi dia. Siapa pula Santiago tu kan? Sebelum kita memulakan ulasan kita untuk hari ini, ingin saya maklumkan bahawa video kali ini adalah video kolaborasi di antara Booktube Malaysia dan juga Bibliopress. Bibliopress merupakan sebuah syarikat penerbitan yang menerbitkan karya terjemahan antarabangsa ke dalam bahasa Melayu. Antara novel-novel atau karya yang diterbitkan ke bahasa Melayu adalah seperti yang akan kita ulas pada hari ini. Santiago adalah watak utama untuk novel yang akan kita ulas pada hari ini, iaitu Ahli Alkimia. Buku ini adalah buku bahasa Melayu terjemahan untuk novel yang ditulis oleh Paulo Coelho yang bertajuk The Alchemist. Dan buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1988 dalam bahasa Portugis. Dan tajuk dia masih sama tetapi dalam bahasa Portugis, iaitu O Alquimista. Kalau betul lah secara saya sebutkan, saya tak pasti sama ada Tuan Hasri Hassan ni dia menterjemahkan novel ini menggunakan bahasa sumber sebagai bahasa Inggeris ataupun bahasa Portugis. Tapi apa yang saya dapat simpulkan, Tuan Hasri Hassan ni dia berjaya menterjemahkan novel ini tanpa menghilangkan suara penulis asal. So, good job. Okay. So, buku ini dia mengisahkan tentang Santiago, seorang budak pengembala kambing biri-biri yang telah bermimpi melihat piramid Mesir. Pada mulanya, dia tak kisah pasal mimpi dia. Tapi bila mimpi yang sama berulang kembali sampai 2 kali, jadi dia mula tertanya-tanya, apa maksud mimpi dia ni? Jadi dia pun bertemu dengan seorang peramal gypsy. So, peramal gypsy ni dia beritahu dekat Santiago ni yang mimpi Santiago ni ada kaitan dengan harta karun yang tertanam di sekitar kawasan piramid Mesir. Santiago ni dia macam berfikir-fikir, patut ke meneruskan pengembaraan dia? Sebab jarak antara Andalusia dengan Mesir bukanlah dekat. So, dia berfikir banyak kali. Sehinggalah dia bertemu dengan seorang raja. So, raja ni dia mengaku dia adalah Raja di Salim. Perkenalan dia dengan raja ni membuatkan dia berfikir banyak kali. Dan hujah-hujah yang diberikan raja itu membuatkan dia berfikir banyak kali. Dan akhirnya dia memulakan pengembaraan dia ke piramid Mesir. Tapi dia tak sangka pula pengembaraan dia tu ada macam-macam dugaan yang terpaksa dia tempuhi. So, pace penceritaan novel ini boleh dikatakan laju sebab bila kita baca novel ni, setiap perkataan yang digunakan oleh penulis buatkan kita rasa macam kita tak sabar nak tahu apa yang berlaku seterusnya. Gaya penceritaan novel ini adalah idea driven dan juga character driven, di mana kita boleh nampak dengan jelas idea dekat dalam novel ini adalah mengenai seorang budak pengembala kambing biri-biri yang mengembara ke piramid Mesir hanya kerana sebuah mimpi, dan cerita ini digerakkan oleh watak Santiago. Kiranya perjalanan cerita bergantung pada Santiago. Sekiranya Santiago tidak mahu meneruskan pengembaraan dia, bermaksud cerita tu akan tamat macam tu saja. Novel ini dia bergerak secara linear dan jenis plot yang digunakan oleh penulis adalah voyage and return, di mana Santiago memulakan perjalanan dia di Andalusia, Spanyol hingga ke piramid Mesir, dan akhirnya dia kembali ke Andalusia, Spanyol dengan membawa banyak pengalaman, ilmu dan juga pengetahuan serta mungkin harta karun yang dicari-cari. So, buku ini dia boleh dikatakan syarat sangat dengan info. Setiap baris yang ada dekat novel ni kita kena baca. Kalau contohnya kita langkau beberapa baris, kita akan rasa macam bingung. Kita macam blur, macam apa yang berlaku sebenarnya ni?
Kalau kita baca setiap baris yang ada, kita akan mula faham apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Tapi disebabkan terlalu syarat sangat dengan info, jadi kita rasa macam terlalu banyak sangat benda yang masuk kat dalam otak, dalam fikiran. Jadi kadang-kadang kita terlupa apa yang berlaku mungkin pada 2 atau 3 babak sebelum ni. Jadi akan ada certain babak yang di hadapannya tu akan menyimpulkan atau akan memberitahu kita apa sebenarnya yang berlaku, macam mana Santiago tu berada di situ. Novel ni dia tak ada bab tau. Itu mungkin salah satu sebab kenapa saya rasa pace penceritaan novel ni sangat laju. Sebab selalunya bab ni fungsi dia adalah untuk merehatkan pembaca sekejap sebelum masuk kepada latar baru ataupun perkara baru. Tapi bila kita baca Ahli Alkimia ni, jadi kita macam akan terus membaca bila masuk babak baru. Tanpa kita sedar, kita pun dah habis baca novel tu. Saya tak pasti apa tanggapan kalian tentang ending untuk novel ni. Saya sarankan kepada kalian yang mahu membaca ataupun yang telah membaca novel ini, yang mungkin tidak berpuas hati dengan ending dia, baca semula kata pengantar yang ditulis oleh YB Dr. Mazli Malik. Jangan tanya saya kenapa, tapi buat je macam tu. Dan mungkin selepas kalian buat seperti itu, kalian akan tahu kenapa ending dia seperti itu. Novel ini dia menggunakan sudut pandangan ketiga, iaitu sudut pandangan Santiago. Dan watak utama dekat dalam novel ini adalah Santiago. Santiago ni dia adalah budak pengembala kambing biri-biri tau. Dan kebanyakan orang di zaman dia, di sekitar dia yang mengembala kambing biri-biri tidak tahu membaca. Berbeza dengan dia yang tahu membaca. Pada mulanya tertanya-tanya juga kenapa orang lain sebaya dengan dia tak tahu membaca sedangkan dia tahu membaca. Dan turut diceritakan tentang perkara tersebut dekat dalam novel ini. Jadi apa kaitannya Santiago dengan ahli alkimia? Adakah buku ini menceritakan tentang ahli alkimia yang dijumpai Santiago, atau Santiago itu sendiri adalah apprentice untuk ahli alkimia? So novel ini dia sangat banyak quote yang menarik dan juga sangat banyak babak yang menarik. Dan quote yang paling saya rasakan paling menarik adalah quote pada muka surat 41 yang berbunyi seperti ini. Jika kamu mahukan sesuatu, seluruh alam ini akan berkonspirasi untuk membantu kamu mencapainya. Dan setiap kali berlaku sesuatu, Santiago dia akan teringat kata-kata ini. Babak yang saya rasakan paling menarik untuk saya adalah babak di bahagian prolog, di mana ahli alkimia telah membaca satu buku berkenaan dengan Narcissus. Jadi dekat situ dah ada satu maksud yang tersendiri, yang tersirat dekat dalam novel ni, yang untuk kita renungkan. Untuk satu perkara, bila kita lihat daripada pelbagai sisi, dia membawa maksud yang berbeza. Sesuai untuk orang dewasa, dan sesuai untuk mereka yang sedang mencari diri. Sebab novel ni dia boleh dikategorikan sebagai self-help juga, kerana segala apa yang berlaku kat dalam novel ni, segala apa yang dialami oleh Santiago, segala apa yang Santiago temui, orang yang sekeliling dia yang dia jumpa, apa yang berlaku kat dalam hidup kita pada masa sekarang, pada sekeliling kita. Pilihan yang terpaksa Santiago buat adalah sangat berkait rapat dengan apa yang sedang berlaku dalam hidup kita. Kiranya isu yang diketengahkan oleh penulis dia adalah malas segar. Buku ni juga turut mengajar kita kalau kita nak sesuatu, kita kena berusaha. Kita tak boleh tunggu sahaja apa yang kita nak tu turun dari langit. Kita kena berusaha. Mungkin pada satu masa nanti kita akan rasa macam mengalah sebab kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi kita kena sedar, kadang-kadang kita perlukan bantuan luar untuk mendorong kita meneruskan perjalanan ataupun meneruskan apa yang kita nak tu. Jadi itu sahaja ulasan saya untuk kali ini. Sekiranya kalian merasakan video ini bermanfaat untuk pemilihan bahan bacaan kalian, jangan lupa untuk tekan like dan juga share. Sekiranya kalian inginkan seseorang untuk menemani kalian membaca buku, kalian boleh tengok video terbaru saya iaitu Read With Me, atau kalau kalian ingin melihat ulasan-ulasan video saya sebelum ini, boleh klik di sini dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi mendapatkan update sekiranya saya upload video baru di channel ini. Jadi, sehingga kita bertemu lagi, let's drop everything and let's start to read.